Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah topik terakhir untuk memes 2, data management. Data management ini adalah berkaitan dengan bagaimana institusi kesihatan ataupun hospital kita mengendalikan data-data pesakit, bagaimana ia mengendalikan bil-bil pesakit, imej-imej radiografi pesakit dan sebagainya lah, yang berkaitan dengan rekod kesihatan pesakit. Okey, kita bermula dengan PACS. PACS bermaksud Picture Archiving and Communication System. Iaitu teknologi pengimejan perubatan yang digunakan dalam institusi kesihatan untuk menyimpan dan menghantar imej elektronik dan laporan berkaitan dengan klinikal dengan selamat dan digital. PACS ni biasanya digunakan untuk kita simpan atau untuk kita dapatkan imej, untuk kita sebarkan imej ke klinik-klinik ataupun ke bilik-bilik doktor, dan untuk kita mempersembahkan imej kembali daripada imej yang telah kita dapat itu, contohnya untuk discussion atau untuk kita nak tentukan diagnosis atau untuk sebagai pembelajaran, dan boleh juga untuk pengubahsuaian imej di mana kita akan kurangkan kontras atau naikkan sikit kontras, atau kita kalau yang 3D kita boleh tengok, kita boleh rotate dia, so kita boleh tengok kat mana the exactly location of the pathological tissue dan sebagainya lah. PACS ini di mana imej-imej perubatan daripada diagnostic imaging unit akan disimpan dan disebarkan dalam format DICOM. Format DICOM ini adalah Digital Imaging Communication in Medical. Ia adalah standard format yang boleh menyimpan imej, yang boleh transmit imej, yang boleh kita gunakan untuk storage imej digital. Biasanya dia akan menggunakan rangkaian WAN atau LAN, iaitu Wide Area Network ataupun Local Area Network, di mana akan memberi maklumat pada masa yang cepat, tepat, efisien dalam capaian imej dan juga interpretasi imej lah, dan untuk mendapatkan data-data yang dikendaki pada mana-mana location, mana-mana lokasi di kawasan hospital. Contohnya di sini kalau you all tengok PACS. So PACS ini adalah software yang mana mengendalikan imej-imej DICOM daripada, contohnya kat sini acquisition modality daripada CT, daripada bone densitometer, dan untuk storage dan sebagainya. Ini untuk penyimpanan lah, kan. Dia mungkin akan simpan dalam dia punya storage sendiri, ataupun kita boleh savekan dalam kita punya pen drive mungkin, ataupun dalam smartphone dan sebagainya, dalam sekarang dalam banyak-banyak tablet lah. Tapi dia sangat cantik kalau kita masukkan imej, so kita boleh tengok imej tu sangat jelas, dia punya kontras pun baik, imej quality yang baik apabila kita masukkan dalam iPad. iPad gambar DICOM sangat cantik apabila kita paparkan dalam iPad. So ini adalah beberapa komponen PACS. PACS terdiri daripada 4 komponen. Pertama adalah modaliti pengimejan, di mana kesemua modaliti pengimejan yang kita digitalkan dia punya imej lah. So kalau macam DR, kita boleh gunakan untuk PACS. Begitu juga dengan modaliti-modaliti lain yang kita simpan imejnya dalam bentuk digital. Kemudian dia perlu ada rangkaian komunikasi WAN dan LAN. Dia ada archive PACS and server untuk storage. Kemudian dia ada station kerja atau workstation, di mana dekat situ kita boleh tengok semua gambar, kita boleh tengok data pesakit dan sebagainya. PACS ini dia boleh disambungkan lagi ke sistem RIS atau Radiology Information System, dan sistem penjagaan kesihatan HIS, Hospital Information System, dan ini juga dikenali sebagai rangkaian komunikasi PACS. Kepentingan PACS ini adalah, pertamanya yang paling mustahak adalah untuk menggantikan penyimpanan secara hard copy. Kalau dulu kita simpan radiograf kita dalam bentuk hard copy, sebab dulu kita guna radiograf filem yang kita cuci semua, so kita simpan dalam storage
So storage tu jadi banyak. Berapa banyak patient di kawasan tu, maka banyaklah filem ataupun radiograf yang perlu disimpan. Kemudian dia ada masalah penyimpanan pula. So kalau terlalu banyak, kita perlu lupus juga. So pelupusan tu dalam jangka masa pelupusan adalah dalam 7 tahun untuk perkara-perkara hard copy. Okey, biasanya dalam jangka masa 7 tahun lah. Tetapi apabila kadang-kadang kita ada relapse disease yang berulang, maka dalam masa 10 hingga 20 tahun ada penyakit yang berulang, maka kita susah juga nak trace sekiranya kita lupuskan dalam jangka masa 7 tahun tersebut. Tapi apabila kita tukarkan perkara ini dalam bentuk digital atau storage dalam bentuk digital, so ia tetap tersimpan. So tak perlu ada store ataupun storage. So contohnya radiograf yang kita simpan terlalu lama juga boleh menyebabkan dia fade ataupun kekuning-kuningan. So tak nampak pun gambar tu. So kita tak boleh trace, tak boleh nampak pun gambar sebenar pada record pesakit tu, tak nampak pun bila radiograf tu dah rosak. Itu satu masalah lah. So oleh kerana itu, kita boleh gantikan penyimpanan hard copy itu dalam bentuk digital menggunakan PACS. Okay, kemudian PACS ni boleh diakses di mana-mana hospital, klinik atau bilik pemeriksaan ward. Okay, contohnya kalau ada hospital tu ada guna PACS, so kita tak perlu nak transfer hard copy radiograf pada hospital lain sekiranya ada pemindahan pesakit. So kita guna PACS menggunakan rangkaian WAN lah. So kita boleh hantar terus pergi ke hospital tersebut. Okay, so boleh diakses di mana-mana hospital. So tak perlu lagi kalau macam dulu kita kena buat duplikasi filem, okay? Ataupun kalau dulu lagi kita perlu buat pemeriksaan semula pesakit, so kita ambil x-ray semula. So sekarang sangat menjimat masa lah, ya? Hanya ambil satu image sahaja, kemudian kita boleh share pada mana-mana hospital atau ward yang memerlukan. Okay? Seterusnya adalah electronic platform, contohnya HIS, Hospital Information System, RIS, Radiology dan juga EHR, iaitu Electronic Health Record. Okay, kalau dulu semua rekod pesakit kita simpan dalam file masing-masing. So kita akan cari guna MyCard ataupun IC yang belakang tu. IC kita akan guna. Kalau dulu kita bagi MyCard, dia guna nombor dia guna nombor pendaftaran. Okey, nombor pendaftaran boleh sometimes dia guna nombor pendaftaran lah. Sometimes dia guna MyCard punya nombor. Bergantung kepada bagaimana hospital itu manage rekod pesakit. Okey. Tapi sekarang kita dah mengarah kepada digital record. So perlu ada platform lah yang saya katakan tadi, HIS, RIS dan juga EHR. So keempat ialah memudahkan pengurusan berkaitan pesakit lah. So kalau macam pesakit tu dah daftar, so dia adalah rawatan ulangan, so hanya kita boleh guna, kita type saja dekat komputer. So semua data sudah ada dekat situ, termasuk image dan semua benda lah kita dah masukkan di bawah data pesakit. So tak perlu ada store yang besar untuk kita letakkan hard copy semua data pesakit. Okey, kat sini kita tengok rangkaian hospital di mana kita tengok ada RIS dan juga HIS. Okey, ini adalah menggunakan sistem PACS ya. Menggunakan sistem PACS, kemudian kita integrated dengan RIS dan juga HIS, iaitu Hospital Information System dan juga Radiology Information System. So segala image report, radiology reporting, semua segala-gala perkara berkenaan dengan pesakit, so kita simpan dalam digital. So kita simpan dalam PACS storage dan kita integratekan dengan RIS dan HIS. So kenapa pentingnya kita integratekan? So nanti saya akan explain lah. So ini adalah menggunakan sistem PACS. Kemudian kita boleh juga berkomunikasi dengan hospital lain. Hospital A boleh berkomunikasi dengan hospital B, di mana apabila PACS itu telah kita integratekan dengan RIS dan HIS. So kita boleh tengok. So kalau you all buka dalam web page hospital dan sebagainya, itu adalah Hospital Information System. Diorang punya Hospital Information System sendirilah. So dia masukkan dalam web page, kat situ ada bil pesakit, boleh tengok, kita boleh buat appointment dan sebagainya. Itu adalah di bawah Hospital Information System. Okey, apakah kelebihan PACS? PACS ini membenarkan akses kepada image dalam jabatan atau kawasan lain. Ia boleh diakses seberapa tempat yang di beberapa tempat dalam waktu yang sama lah. So boleh buat discussion untuk beberapa hospital. Contohnya dia buat satu case study untuk satu patient, so kita boleh akses benda tu daripada hospital mereka lah. So kita boleh buat discussion berkenaan dengan diagnosis pesakit, ataupun mungkin ada penyakit-penyakit baru dan sebagainya.
Okey, seterusnya membenarkan tontonan prosedur real time dengan integrasi teleperubatan atau telemedicine. Okey, contohnya terdapat satu kes baru, so dia buat prosedur, so hospital luar negara atau hospital luar negara yang pernah berpengalaman dengan penyakit tersebut, so kita boleh buat prosedur real time, so hospital tersebut, pakar di hospital berkenaan akan membantulah, okey, dalam konsultansi melakukan rawatan kepada pesakit. Okey, so itu dinamakan teleperubatan ataupun telemedicine. Biasanya sekiranya kita integrate dengan telemedicine, so kita boleh lakukan real time procedure di mana kita boleh panggil beberapa pakar di luar negara atau di mana-mana tempat untuk berdiskus sekali untuk kita buat rawatan kepada pesakit tersebut. Okey, so next adalah contrast dan density image, kita boleh perbaikilah. Okey, kemudian image boleh diarkibkan dan disimpan pada image mudah alih. Saya dah cakap tadi, pada USB, smartphone atau masuk ke dalam iPad dan sebagainya. Okey, kemudian ia boleh mengurangkan ruang untuk menyimpan filem atau menyimpan rekod-rekod pesakit. Okey, menyimpan. So seterusnya mengurangkan kos filem lah. So kita tak payah lagi beli filem yang hard copy tu. So kita guna digital. Kita akan guna juga hard copy sekiranya perlu. So kita boleh print it out lah. Kalau tak perlu tak payahlah kita print dan sebagainya. Okey. Kemudian boleh digandingkan dengan software yang boleh mengesan dan mendiagnose. Okey. So ada satu software tu biasanya diagnosis yang simple lah. Yang biasa tu dia boleh diagnose lah, macam death stroke kardiak dan sebagainya. So dia boleh tahu bahawa ini patient ni ada death stroke kardiak. Yang benda yang common lah. Okey, benda yang baru biasanya doktor akan discuss lain lah. Tak ada dalam yang standard tu. Okey. Okey, apakah kekurangan PACS? Kekurangan PACS ni macam biasalah, kalau benda yang canggih ni biasanya dia mahal. So kos permulaan dan maintenance tu mahal. So dia memerlukan penstoran data yang besar lah. So storage data yang besar lah, bukan bilik yang besar, tapi kita perlukan storage data yang besar. So ia juga perlu dibeli. Okey, dia ada package lah, data sekian-sekian berapa banyak. So semua itu masuk dalam kos lah. Okey, kos pemerolehan yang mahal. Kehilangan maklumat semasa proses pendigitalan ini adalah kehilangan sedikit maklumat lah. Hanya sedikit maklumat sahaja yang hilang. Dia means macam kalau image tu dia degrade sedikit, macam tu. Kalau kita transfer tu perkara biasalah. Kalau macam phone pun, kalau kita transfer, kita ambil gambar dan kita transfer ke WhatsApp, dia akan degrade, macam tu lah. Dia akan degrade sedikit image punya quality. Okay, seterusnya kehilangan maklumat semasa proses compress. Okay, dan security ini bergantung kepada vendor lah, bergantung kepada pelantikan mana yang untuk kita untuk tugasan dia untuk menjaga data dan rekod pesakit dan sebagainya. Okey, selalunya tak ada masalah. Okey, seterusnya saya akan terangkan berkenaan dengan Electronic Health Record, HIS Hospital Information System dan juga RIS, Radiology Information System. Okey, Electronic Health Record, data elektronik untuk mengumpulkan rekod kesihatan pesakit. Okey, termasuklah maklumat seperti umur, jantina, etnik, sejarah kesihatan, ubat-ubatan, alahan serta status imunisasi lah, keputusan ujian makmal, arahan keluar hospital dan juga maklumat bil. Okey, ini semua disimpan dalam satu sistem kita panggil sebagai EHR. Kalau anda tengok kat sini, so kat sini dia adalah integrated dengan unit radiologi, HIS Hospital Information System, patient portal, data analysis, wearable device. Ini juga kita panggil sebagai telemedicine, di mana kita boleh transfer berkenaan dengan perkara-perkara dalam device. Sekarang dah ada jam wearable devices ni kan, masing-masing dah ada. So kita boleh connect terus masuk EHR. Contohnya kalau patient tu perlu sentiasa monitor dia punya ECG, so kita boleh terus connect direct to EHR. Okay, so ini akan dilakukan semasa konsultansi dia dengan doktor lah. So doktor akan connectkan dalam EHR dia, so boleh terus masuk record dalam tu. So kita tengok ECG dia. Kadang-kadang kita perlu ada record 34 hours ECG record, so kita tengok dia punya keabnormalan ECG. Okay, farmasi, so ubat-ubatan semua, alahan ubat lah, apa semua juga dimasukkan dalam EHR. Okay, dan juga doktor mana dia pernah jumpa sebelum ni, semua direkodkan. Siapa yang buat konsultasi dengan dia, okay, semua direkodkan dalam EHR.
Okey, seterusnya HIS ataupun Hospital Information System, di mana sistem untuk mengurus data penjagaan kesihatan. Okey, ini mengurus data lah. Tadi kita dah ada record patient, semua nama, umur, dia punya status kesihatan. So untuk HIS adalah untuk kita record data lah. Kita masuk sistem mengumpul, menyimpan, mengurus dan menghantar rekod perubatan EHR pesakit dan pengurusan operasi hospital. Okey. Pengurusan operasi hospital adalah di web lah. Contohnya yang ini adalah lebih kepada bil pelanggan, jadual janji temu, okey, menulis preskripsi dan juga menyelenggarakan carta hospital lah. Hospital tu siapa, dia punya pengarah dan sebagainya. Dan juga nota, okey. Okey, carta-carta perubatan di mana apa benda plan doktor untuk patient dan sebagainya disimpan juga di sini lah. Okey, menyimpan apa punya result makmal dan juga X-ray dalam sistem RIS dan sebagainya. Okey, ini adalah kita integratekan dengan PACS tadi. Okey, ataupun dengan RIS tadi lah. Dalam sistem RIS kita integratekan. So kalau Hospital Information System, so kita integrate dengan apa? Kita tengok satu untuk FIS, Financial Information System untuk billing, laporan information system, laboratory information system untuk result makmal. Okay, next information system untuk rawatan harian daripada jururawat lah sekiranya dia masuk ke ward. So pharmacy information system untuk rekod-rekod ubatan, dan PACS untuk image, radiology image, penyimpanan image radiology. So radiology information system juga untuk image radiology, untuk kita order pemeriksaan melalui sistem RIS jugalah. Untuk kita order pemeriksaan juga terus boleh melalui sistem RIS. Okay, PACS ni berintegrated lah untuk semua. Ni adalah satu sistem di mana kita simpan image tadi yang saya ceritakan. Okay, clinical information system, skala appointment klinik dan sebagainya. Okay, ini berada dalam satu sistem kita panggil sebagai Hospital Information System. Okey, seterusnya kita pergi kepada RIS, Radiology Information System, di mana sistem maklumat radiologi RIS ialah sistem perisian rangkaian untuk menguruskan image radiografi dan data yang berkaitan. Okey, RIS ni dia sangat berguna untuk kita tahu atau kita tengok balik examination order, di mana order ni doktor boleh buat melalui RIS. Okey, menjejak pesanan pengimajan radiologi dan maklumat bil pesakit. So daripada situ kita boleh tahulah okey, patient ni dia melakukan pemeriksaan yang mana, kemudian kita charge patient pada bil mereka lah melalui RIS ni. Sebab dia dah bersepadu atau integrated dengan Hospital Information System tadi. Okey, sering digunakan bersama PACS lah. Biasa memang kita akan integrate dengan PACS untuk menguruskan penstoran image ataupun archive image, menyimpan rekod-rekod pesakit dan juga bil-bil pesakit. Okey, kita tengok workflow dekat sini. So mula-mula doktor akan order atau doktor akan arahan untuk buat examination. Lepas tu kita buat penjadualan lah sekiranya pemeriksaan itu memerlukan pemeriksaan berjadual lah. Contohnya kita buat temu janji fluoro, temu janji angio dan sebagainya. Okey, kemudian kita create task pada RIS tu lah, ya. Kemudian perform examination, dah settle pemeriksaan, kemudian kita transfer image dan sebagainya, kita store image. Okey, kemudian distribute image. So boleh view, boleh write report, boleh store report, boleh release report dan boleh distribute juga. Lepas tu kita distribute report and the image sekali. Okay, so kita boleh retrieve juga, nak tengok balik history pesakit, display image. Okay, ataupun kita order, tengok view status order tu adakah dah perform ataupun belum perform. Okay, kalau dah perform kita boleh tengok dekat bahagian view application lah. So kita boleh retrieve semula. Okay, kalau tak perform lagi pemeriksaan tu, so kita akan pergi ke sini lah. Kita buat temu janji semula, tengok capture image seperti biasa. Okay, macam tu lah. Okay, ini adalah workflow dia. Okay, ini ringkasan workflow di mana ini lebih mudah lah. Mula-mula patient akan buat registration, kemudian doktor akan order pemeriksaan. So kemudian buat temu janji, penjadual temu janji. Okay, kemudian perform exam. Lepas tu storage. Okay, menggunakan PACS system dan DICOM image lah. Okay, kemudian review for reporting.
Okay, kemudian disimpan lah dalam workstation PAX tersebut lah. So kita integrated dengan HIS. So melalui HIS tu kita boleh tengok balik atau kita retrieve kembali segala report dan image. Okay, kita tengok bagaimana PAX, RIS dan HIS ni berintegrasi. So kita tengok workflow dia. Arahan pemeriksaan dihantar ke Jabatan Radiologi. Okay, arahan dihantar melalui kita panggil MWL, iaitu Modality Worklist. Okay, kemudian kita pemeriksaan dilakukan, kemudian image pemeriksaan dihantar ke PAX. Melihat image dan laporan dilakukan dengan sistem PAX, apabila selesai dihantar semula ke RIS dan HIS. Okay, ke Radiology Information System dan juga Hospital Information System. Okay, kita boleh tengok kat sini lah. Di bawah HIS tu ada RIS. So PAX adalah untuk mengendalikan segala image pada dalam RIS tersebut lah. Okay, dia boleh simpan, storage, dan dia boleh kita boleh retrieve kembali image tersebut. Okay, kemudian kita pergi kepada teleradiologi pula. Okay, teleradiologi adalah sistem yang berkebolehan untuk transmit image, radiografi dan maklumat mengenai dari satu lokasi ke satu lokasi yang lain. Okay, ini teleradiologi lah. Okay, so daripada workstation tu kita boleh transmit ke mana-mana workstation lah, di klinik dan sebagainya. Itu kita panggil sebagai teleradiologi. Okay, untuk teleradiologi ni dia adalah di bawah telemedicine ataupun teleperubatan. Okay, dia seperti telemedicine tapi dia tertumpu, difokuskan kepada image radiologi lah, ya. Okay, untuk teleradiologi ia menggunakan rangkaian komputer untuk hubungkan hospital-hospital dan pakar radiologi serta staf radiologi. Okay, objektif teleradiologi adalah untuk transmit image radiologi atau sequence image untuk interpret dan konsultasi. Okay, dikenali sebagai gabungan PAX dan juga rangkaian WAN. So contohnya pakar daripada luar negara, so kita nak minta dia consult atau nak minta sama-sama untuk diagnose satu image, nak tengok patologi dia. So kita boleh melakukan teleradiologi ni lah. Okay, sama ada mungkin secara langsung, kita buat pemeriksaan secara langsung, contohnya fluoro, pemeriksaan secara langsung. So doktor di luar negara tengok secara langsung bagaimana DSA ataupun fluoro itu dijalankan. So daripada situ dia interpret lah. So sama-sama interpret. Okay, contohnya ini biasa kita fokuskan kepada kes-kes yang rare lah, ataupun kes-kes baru di sini, tetapi mereka ataupun di tempat lain mereka dah biasa kes tu. Jadi kita buat discussion on real time. Okay, itu di bawah teleradiologi yang juga teleradiologi ini berada di bawah telemedicine. Telemedicine tu banyak benda lah telemedicine, tapi salah satu daripada telemedicine adalah teleradiologi. Okey, untuk teleradiologi, kelebihannya ialah ia boleh mempertingkatkan kemudahan rangkaian perhubungan antara jabatan radiologi ataupun jabatan pengimejan diagnostik ke unit-unit perubatan yang lain dan kepada pakar radiologi lah, kepada radiologis, ya. Okey, contohnya teleradiologi memberi kemudahan pakar radiologi di hospital menginterpretasikan radiograf pesakit di klinik-klinik. Okay, dia boleh interpret di klinik. So contohnya dia sedang bertugas di klinik, so kita boleh minta dia interpret atau dia view image di klinik dia. Okay, ataupun dia berada di hospital lain, so kita boleh guna teleradiologi untuk mohon radiologis tengok image tersebut. Okay, so dia akan buat report dan discussion dan semua melalui sistem teleradiologi. Okay, teleradiologi juga memberi kemudahan kepada radiologis yang on call untuk menginterpretasikan image di rumah lah contohnya, atau di pusat-pusat perubatan lain. Okay, so ini sangat memudahkan dan sangat-sangat menjimat masa dan menjimatkan kos jugalah. Okay, untuk rangkaian LAN ataupun Local Area Network ialah rangkaian komputer yang meliputi kawasan yang kecil lah, seperti rumah, pejabat atau kumpulan kecil bangunan seperti sekolah atau lapangan terbang. So biasanya ada router kat sini kan, macam you all lah kan. So gabung, boleh connect pada laptop, pada komputer dan server. So ini adalah LAN. Okay, ini kawasan lokal sahaja. Okay, untuk Wide Area Network adalah rangkaian komputer yang meliputi kawasan yang lebih besar, iaitu hubungan merentasi lautan, sepadan, kawasan yang lebih besar. Okay, biasanya kalau kita tengok WAN adalah menyambungkan LAN atau rangkaian lain bersama lah. Okay, ini contoh dia. Okay, so ini contoh lah. Okay, kita panggil sebagai Wide Area Network.
Okey, next adalah telemedicine ataupun teleperubatan. Okey, terdapat beberapa jenis-jenis telemedicine atau teleperubatan. Pertama adalah real time medicine. Real time telemedicine di mana konsultasi antara pesakit dan ahli kesihatan secara langsung menggunakan video conference dan juga telefon pintar. Okey, biasanya kalau macam sakit demam biasa ataupun sesi psikoterapi boleh digunakan boleh menggunakan telemedicine beginilah. Okey, ataupun penyakit relapse atau patient itu temu janji berulang. Okey, temu janji berulang. So doktor akan consult by phone atau by teleconference. Okey. So ubat doktor akan bagi ubat melalui pos lah. Dia akan buat prescription ubat dan ubat akan dihantar melalui pos. Okey. Kedua adalah remote patient monitoring di mana kita boleh check atau monitor data kesihatan pesakit dari tempat yang jauh secara langsung. Okey, contohnya patient boleh connect dengan dia punya mobile health. Contohnya jam smartwatch sekarang kan dah ada yang bahagian assessment untuk kesihatan tu. So dia boleh connect dengan smartwatch tersebut lah. Okay. So daripada situ doktor boleh check contohnya BP patient, okay, dan sebagainya lah. Seterusnya store and forward telemedicine di mana telemedicine ni boleh menyimpan data dengan selamat dan hanya individu tertentu saja boleh mencapainya. Okay, kalau doktor nak capai rekod-rekod pesakit, bermakna dia perlu ada password dan kebenaran untuk mendapatkan laporan tersebut lah. Okay, ahli kesihatan boleh capai data semasa konsultasi dan boleh menganalisa kesihatan pesakit. Okay, semasa sesi konsultasi tu memang doktor pakar dan konsultan akan boleh retrieve lah data-data melalui telemedicine. Okay, seterusnya kita panggil mobile health di mana menggunakan peralatan komunikasi mobile untuk monitor kesihatan. Okay, ini adalah jenis-jenis kita panggil sebagai telemedicine. So smartwatch yang you all pakai itu adalah salah satu daripada telemedicine. Smartwatch yang ada heart monitoring tu lah, yang macam ada oxygen status, BP, ECG, itu adalah salah satu daripada telemedicine di mana dia boleh connect dengan sistem lain di mana doktor boleh monitor melalui sistem telemedicine. Okey, berikut adalah faedah-faedah ataupun benefits of telemedicine. So dia punya kelebihan. So kalau kita tengok untuk ahli kesihatan, kita boleh serve lebih banyak population, lebih ramai pesakit. Okey. So kita boleh deliver kita punya preventive care dengan lebih efisien. So melalui konsultasi telemedicine lah, sebab patient tak perlu datang lagi dan hanya consult guna phone dan sebagainya. Okay. Dan kita dapat relationship yang baik lah dengan patient, sebab macam WhatsApp, contohnya WhatsApp atau tele tu adalah kalau doktor tu buat konsultasi melalui WhatsApp atau Telegram, itu adalah salah satu juga adalah telemedicine lah. Kadang-kadang ada orang buka group untuk bahagian contohnya berkaitan dengan renal, so doktor keep in touch dengan patient, so itu adalah di bawah telemedicine. Okay. So untuk patient pula, patient tak perlu nak travel pergi temu janji, so hanya consult saja. Okay. Tak perlu tunggu lama dan tak perlu banyak bayar lebih lah. Okay. Dan tak perlu risau dengan jumlah pakar yang sedikit. Okay, sebab bila-bila masa sahaja konsultasi ni boleh dilakukan lah. Okay. Dia no limit time, bergantung kepada peruntukan masa oleh konsultan tu lah, boleh doktor tersebut. Okay. So kalau macam kat klinik kita ada masa daripada pukul 8 kemudian rehat pukul 12.30, kemudian kita sambung balik pada 2 sampai 5. So kalau online kita tak ada limit time lah. Kalau kita nak ni, kita WhatsApp saja doktor tu contohnya, so doktor tu boleh reply. Itu salah satu yang mudah lah. Okay, ini adalah contoh-contoh telemedicine. So kita tengok ada online consultation. Okay, bagaimana nak consult, kan ada specialist. Kalau ada allergic, so kita klik allergic, so kita boleh buat online consultation. Untuk PIDS, untuk gynae dan sebagainya, so dia ada specialist. Okay. So ini dia tidak terhad kepada
dalam negara saja. So ada consultation yang kita boleh dapatkan daripada luar negara. Okay. So dia sangat luas lah kalau online consultation. Okay. Kalau saya ada gunakan juga online consultation untuk sakit-sakit berulang lah. So dia mudah dan dia prescribe ubat dan hantar. Seperti saya cakap tadi, dia akan hantar terus ubat by post. Okay. Seterusnya kita pergi kepada DICOM pula ya. Seterusnya DICOM. DICOM adalah the standard for digital imaging and communication in medicine. Ia lebih kepada image, format image atau format image dalam kesemua perkara berkaitan dengan perubatan. So ia digunakan spesifik dalam menyampaikan atau berkomunikasi di antara mesin-mesin pengimejan. So untuk image modality, kita menggunakan format DICOM, okay, ataupun file berbentuk DICOM lah. Okey, apakah kelebihan DICOM? Pertamanya dari segi pengendali kesihatan. So ia cepat dan mudah untuk kita akses image tersebut lah, dan mudah untuk kita buat laporan, untuk doktor-doktor buat laporan dan mempercepatkan proses mendiagnose sesuatu penyakit. Untuk patient pula, ia menjimatkan masa lah sebab cepat dan lebih efektif. So ia juga faster and more effective process due to low cost of care. So dia sangat cost untuk DICOM ini adalah lebih murah ya. Ada beberapa lagi kelebihan DICOM. Kelebihan menggunakan DICOM pertama adalah universal compatibility. Memang keseluruhan standard whiteboard memang kita guna format DICOM untuk image, radiografi image. Okay, dia mudah di trace atau mudah untuk dicapai image-nya, mudah diakses, dia cepat. Okay, digital archiving long term lah. Okay, ia uniqueness bermaksud dia ialah tak macam kopi yang kita boleh hilangkan dan sebagainya, ataupun dia mudah untuk dicari lah. Dia ada masalah kehilangan image dan sebagainya, dan ia murah ya, efficient and lower cost. Okay, namun begitu terdapat juga disadvantages dia. Okay, terdapat juga kekurangan dia, terutamanya apabila kita nak store 3D volumes image. Okay, yang biasanya kita perlu store dengan spread DICOM files for each slice lah ya. So sometimes kalau 100 slices means 100 separate file. So banyak file untuk 3D volume image. Okay, contoh dia fluoro MRI ya. Dan ini lebih kepada penstoran lah. Kita perlu storage yang besar untuk menstorekan 3D volumes image. Okay, seterusnya kita pergi kepada apakah kelebihan pengurusan data digital. Okay, sekarang ni semua benda nak digital, so semua perkara kita nak mudah, cepat dan kurang kos. Okay, terdapat 4 perkara penting dalam pengurusan digital atau kelebihan pengurusan data secara digital. Pertama adalah image quality. So image quality digital adalah lebih baik berbanding dengan konvensional, di mana kita boleh buat perubahan sedikit dari segi kontras sesuatu image tersebut. So ia lebih mudah untuk kita lihat atau mudah untuk doktor untuk diagnose. Okay, kemudian ia cepat. Okay, time masa yang cepat, mudah. Seterusnya storage yang tidak perlukan bilik yang besar, storage kecil. Okay, seterusnya mudah untuk kita buat education lah ya, pendidikan perubatan. So mudah untuk kita akses. Kalau dulu kita perlu duplicate radiograf pesakit, tapi sekarang kita tak perlu lagi duplicate, di mana kita boleh mohon hospital untuk akses image radiograf. Okay, image radiograf atau akses kes-kes pesakit yang diperlukan untuk pendidikan perubatan ataupun pendidikan kesihatan. Jadi ia lebih mudah dan tidak membazir masa lah. Okay, ada beberapa kelebihan mengurus data digital. Okay, pertama pengurusan data digital lah. Pertama, kita boleh improve atau kita boleh meningkatkan proses, di mana kalau dulu
prosesnya adalah lebih lambat, di mana kita perlu kalau di kaunter contohnya kita akan serahkan kad pesakit. So untuk filing atau untuk dicari file, untuk dia capai file tu adalah agak lambat kan. So dia kena cari file tu dalam store atau dalam bilik file. So dia agak lambat. So sekarang dia type saja di komputer. So melalui sistem melalui hospital information system, so dia dapat retrace, dia dapat trace semula ke semua data-data pesakit. Okay, seterusnya ke semua data pesakit ataupun medical record didigitalkan. So semua dalam bentuk soft copy. So agak mudah untuk doktor atau pengendali merujuk ke semua data-data pesakit. Okay, kemudian interaction antara staff. Okay, contohnya dalam satu team macam medical, dia ada team. Contohlah saya bagi contoh team di jabatan, team radiografer, ada nurses, ada radiologist. So untuk discuss, contohnya tak semua ahli-ahli berikut berada di jabatan. So untuk oleh yang demikian, kita boleh discuss melalui sistem digital untuk sesuatu penyakit ataupun kes-kes tertentu ataupun berkaitan dengan jabatan. Okay, dia ada staff interaction di situ. So ada orang komen, so ada berita-berita terbaru melalui hospital management system secara digital. Okay, kemudian facility management. Okay, seterusnya kita boleh tahu financial control lah dekat situ. Boleh tahu bil pesakit, berapa masuk keluar, aliran wang hospital, semua dalam bentuk digital. So receipt pun print out untuk bagi ke patient, atau sometimes kita emailkan saja bil tersebut lah. Dia mudah untuk insurance claim processing sebab kesemua data pesakit ada dah dekat dalam sistem. So kita mudah nak trace kan. Macam biasa dia sangat mudah dan menjimatkan patient self-service, di mana ada sesetengah klinik ataupun hospital, dia ada satu hospital information system web page dia sendiri. So patient boleh pilih tarikh-tarikh untuk pergi buat check up lah. Macam contohnya check up keseluruhan, full body check up semua. So kita boleh arrange sendiri pada web page dia. Okay, semua adalah patient self service lah. Patient masukkan data, so arrangekan temu janji sendiri. So kalau available, dia ada tarikh-tarikh dan waktu-waktu yang available. So kita akan log tarikh kita dan waktu kita lah. Okay, itu contohlah patient self service. Seterusnya better customer experience lah. Dia lebih mudah, terutamanya bagi kita boleh, customer atau patient boleh plan perjalanan. Sekiranya temu janji itu kita pilih sendiri tarikh dan waktunya. Seterusnya market strategy, ini adalah lebih kepada hospital swasta lah. Okay, cara dia consult patient, patient pun mudah untuk akses ke hospital melalui online. Dia ada online konsultasi, okay, bayar bil secara online dan sebagainya. So ini adalah salah satu daripada market strategy. Okay kelas, setakat ini dahulu topik untuk kali ini, topik terakhir. So kali ini kita belajar lebih kepada cara bagaimana hospital ataupun institusi kesihatan ini mendigitalkan segala rekod, segala image keseluruhannya. So sebenarnya kita Malaysia atau institusi kesihatan di Malaysia menuju ke arah itulah, dan kebanyakan hospital sekarang ni pun dah dinaik taraf. Contohnya kalau kita tengok, kalau dulu walaupun masih lagi menggunakan konvensional radiografi, tetapi kebanyakannya paling tidak pun ada CR, computer radiography. Okay, at least dia ada sedikit peningkatan di situ. Kalau dulu kaedah untuk mencuci filem ada banyak kaedah, sekarang dia lebih kepada image display dan printed sekiranya perlu sahaja. Okay, so lebih kepada pendigitalan keseluruhannya lah. So terutamanya dari segi image radiografi, so di mana dia sangat-sangat mengurangkan beban pengendali lah compare dengan dulu yang perlu cuci filem, perlu jaga dark room dan sebagainya. Sekarang adalah sangat-sangat mudah. Okay, so pesakit pun tidak menunggu terlalu lama berbanding dengan dulu. Mereka terpaksa menunggu sehingga bukan sehingga pemeriksaan selesai, tetapi sehingga radiograf itu dicuci, dan
akan diberi balik pada pasien dan pasien akan pergi ke bilik doktor untuk konsultasi. Okay. So kalau dulu memang agak lama, lebih kurang 2 hingga 3 jam kalau pesakit itu ramai untuk kita tunggu turn untuk cuci filem. Belum lagi pesakit akan ambil filem tu dan pergi ke bilik doktor untuk proses konsultasi kan. So sekarang tak lagi. Sekarang sangat mudah, di mana kalau ada PACS tu memang habis je, siap je kita shoot patient, so semua dah direkodkan, so patient terus pergi ke bilik doktor, so doktor akan view image di situ. Simple dan sangat mudah. Okay, itu saja kelas. Good luck dan semoga berjaya untuk subjek ini. Agak tough juga untuk semester ini dan harap anda semua boleh belajar dengan lebih baik lah, dan keputusan yang lebih baik berbanding dengan semester yang lepas. Itu saja. Terima kasih semua.